kita serahkan teruslah kepada pembentang daripada Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan juga Elektronik. Dengan segala hormatnya, susah tau nak serah-serah program ni tau. Kan? Dengan segala hormatnya dipersilakan. Tak ada bunga tak ada bunga, kita terus serah. Okey, dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Nabilah binti Ibrahim, mewakili Fakulti Kejuruteraan Elektrik Elektronik FKEE. Okey, hari ini saya akan membawa adik-adik para pelajar di luar sana bersama ibu bapa, para guru semua untuk mengenali dengan lebih dekat lagi mengenai Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik atau singkatannya FKEE. Bersama saya pada hari ini Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa Fakulti ini. Okey, pertama sekali, program yang ditawarkan oleh FKE, okey, ini untuk adik-adik, okey, para bakal para pelajar di fakulti ini. Fakulti menawarkan 5 program, okey. Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik dengan kepujian ataupun singkatannya BEJ, Sarjana Muda Kejuruteraan Electrical dengan kepujian ataupun BEB, dan kemudian program Pasca Siswaza, Sarjana Kejuruteraan Electrical, Sarjana Sains IoT dan juga Dr. Falsafah Kejuruteraan Electrical. Okey, jadi jika adik-adik berpeluang untuk melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana muda, sudah tentu adik-adik berpeluang untuk melanjutkan lagi pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi di fakulti yang sama di program item 3, 4 dan 5. Okey, dan pada hari ini saya akan terangkan dengan lebih jelas lagi berkenaan program Prasiswaza. Okey, ini adalah UPU online code yang adik-adik perlu isi di dalam UPU permohonan UPU online. Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik dengan kepujian UB65230001 dan Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrikal dengan kepujian UB65222001. Jangan salah adik-adik, isi UPU online pada hari ini sebelum 30 Mac 2021. Okey. Okey, program Prasiswaza yang ditawarkan untuk lepasan matrikulasi, lepasan diploma STPM untuk adik-adik. Fakulti ini menawarkan 2 program, Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrikal dengan kepujian BEB dan Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik dengan kepujian, di mana di bawah BEJ, okay, terdapat 5 elektif yang kita tawarkan: komunikasi, komputer, mikroelektronik, mekatronik dan elektronik perubatan. Jadi selain mau fokus kepada elektronik, adik juga berpeluang untuk memilih laluan masing-masing di bawah elektif ini semasa di tahun 3 pengajian nanti. Dan untuk maklumat adik-adik, ini adalah berita baik ya, di mana kedua-dua program ini telah mendapat akreditasi penuh selama 6 tahun daripada pihak EAC. Bermakna sepanjang pembelajaran adik-adik di bawah kedua-dua program ini, semua silibus yang adik-adik pelajari adalah selari dengan berada di dalam standard kejuruteraan Malaysia dan selari dengan kehendak industri. Okey, selain itu jika adik nampak di bahagian kanan atas terdapat logo Washington Accord, di mana 6 tahun akreditasi juga berada di bawah Washington Accord Recognition. Ini bermaksud selepas graduasi sijil yang adik-adik perolehi kemudian boleh digunakan di 21 negara yang telah diiktiraf di bawah Washington Accord. Okay, jadi jika adik-adik berhasrat untuk mendapatkan pekerjaan di negara lain selain Malaysia, Korea, Jepun, Australia ataupun New Zealand dan negara-negara lain juga, jadi adik cuma tunjukkan sijil yang adik telah perolehi daripada kedua-dua program daripada fakulti FKE ini, insya-Allah company ataupun institusi tersebut mengiktiraf sijil tersebut. Okey. Bercakap berkenai kerjaya, okey, di sini saya akan tunjukkan beberapa contoh peluang pekerjaan yang adik-adik boleh tempuhi selepas graduasi nanti. Okey, di bawah elektif BEJ, untuk sarjana muda kejuruteraan elektronik dengan kepujian, pertama sekali elektif kejuruteraan komputer, contohnya adik-adik berpeluang menjadi engineer dalam komputer, mikrokomputer, network system, data communication, komputer software dan lain-lain lagi. Dan di bawah juga saya senaraikan beberapa alumni yang telah berjaya memperoleh pekerjaan tersebut, contohnya product development engineer, service and maintenance cable engineer,
R&D Engineer System Networks. Begitu juga dengan kejuruteraan Mikroelektronik. Dia juga berpeluang menjadi jurutera Failure Analysis, IC Design Process Engineer, seperti alumni-alumni yang saya senaraikan di sini, Test Engineer, EHS Engineer dan Process Engineer. Selain itu, kejuruteraan Mekatronik, Mechatronic Engineer, Robotic Engineer, Control Instrumentation Engineer, Automotive Automation Engineer dan lain-lain juga. Terdapat juga alumni yang bekerja di sektor Instrument dan Control Engineer dan juga industri JKDM, industri Jabatan Custom. Jadi sudah tentu kita nampak sedikit perbezaan di sini industri Jabatan Custom, tetapi apabila saya mendapat personal information daripada alumni tersebut, di mana beliau sangat bersetuju, bergembira dengan menjadi alumni daripada kejuruteraan Mekatronik apabila beliau diarahkan untuk masuki industri-industri kilang-kilang untuk menyemak mesin-mesin di kilang tersebut, yang mana beliau mempraktikkan apa yang telah dipelajari di bawah kejuruteraan Mekatronik. Kemudian kejuruteraan Perubatan Elektronik, terdapat Medical Equipment Maintenance Service, Healthcare Constraint and Equipment Standard, Medical Device Designer dan Medical Equipment Engineer. Di sini juga terdapat alumni, 3 alumni yang saya senaraikan, Service Engineer, Biomedical Engineer, Biomedical Field Service Engineer. Selain itu, jika ada yang memilih program sarjana muda kejuruteraan Electrical dengan kepujian, ada dia berpeluang menjadi Electrical Provider, Oil and Gas Industry, Manufacturing Industry, Construction Engineer dan lain lagi. Dan di bawah 4 alumni yang saya senaraikan di sini, dua daripadanya terlibat di dalam Oil and Gas Industry dan kemudian Energy Engineer dan juga Electrical Engineer. Kemudian saya ingin tekankan di sini, jika adik-adik melanjutkan pelajaran di Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Electrical, mungkin berada di lepasan SPM ataupun lepasan matrikulasi ataupun diploma, adik terus naik ke atas, pergi ke kotak yang berwarna merah ataupun orange ini, sarjana kejuruteraan, dan kemudian selepas bergraduasi adik-adik insya-Allah akan menjadi jurutera bergraduan. Dan seterusnya adik-adik boleh memilih laluan menjadi jurutera profesional, yang diiktiraf di bawah Lembaga Jurutera Malaysia BEM. Dan sudah tentu apabila menjadi jurutera profesional, adik-adik semestinya mendapat lebih banyak peluang pekerjaan di luar sana. Seterusnya berita baik untuk semua, terutamanya keluarga ibu bapa dan adik-adik, keboleh pasaran graduan FKE pada tahun 2020 mencapai purata 96% bagi kedua-dua program BEV dan BEJ. Ini adalah keboleh pasaran pada tahun 2020, di mana para pelajar yang baru sahaja bergraduan beberapa bulan yang lepas, tetapi telah berjaya mendapat pekerjaan. Walaupun kita sekarang berada di musim pandemik COVID-19, para graduan yang berada di bidang ini tiada masalah untuk mendapat pekerjaan. Seterusnya saya tekankan kenapa dia perlu memilih fakulti ini. Seperti yang saya sebutkan sebentar tadi, kedua-dua program tersebut telah mencapai 6 tahun akreditasi, dan kemudian fakulti juga mempunyai hubungan baik dengan institusi luar negara. Contohnya di sini Shizuoka University Japan, Nagaoka University of Technology Japan, Brawijaya University Indonesia, Universitas Negeri Malang Indonesia dan lain-lain lagi. Dan sekiranya dan disebabkan oleh hubungan yang baik dari segi akademik dan penyelidikan antara FKE dan juga universiti-universiti ini, para pelajar berpeluang untuk mengikuti beberapa program di luar negara, antaranya adalah mobility program. Seterusnya fakulti mempunyai 53 makmal yang terdiri daripada pelbagai equipment, alat-alat berteknologi tinggi yang secara tentu membantu dari segi penyelidikan, dan juga fakulti juga memberi laluan dalam memohon penyelidikan, grant penyelidikan, dan selain daripada mempunyai hubungan baik dengan universiti,
di luar negara. Seperti yang saya sebutkan tadi, fakulti juga mempunyai kolaborasi yang baik dengan pihak industri seperti yang saya senaraikan di sini seperti TM, Sharp, Favorit, Fraunhofer dan lain lagi. Dan ini memberi peluang kepada para pelajar untuk mendapat input yang secara direct daripada pihak industri sebelum memasuki alam pekerjaan. Okey, berkenaan dengan pengecualian kredit, ini adalah khas kepada pelajar-pelajar lepasan diploma di mana kedua-dua program BEJ dan BEV menawarkan pengecualian kredit sehingga 41 kredit maksimum. Okey, 41 kredit maksimum ni banyak ya adik-adik. Jadi sekiranya adik-adik memperoleh 41 kredit maksimum, adik-adik berpeluang menamatkan pengajian di peringkat sarjana muda dalam tempoh 2 tahun 6 bulan. Okey. Dah belajarnya tempoh yang singkat 2 tahun 6 bulan. Lepas tu dapat pula kebolehan pasaran yang tinggi, rekod yang kita punyai fakulti ni. Jadi ini adalah satu merit, okey. Merit yang baguslah untuk adik-adik melanjutkan pengajian di peringkat di peringkat sarjana muda di program kedua-dua program yang saya sebutkan tadi di FKEE. Okey, seterusnya, kenapa anda perlu bersama kami? Okey, saya tengok gambar ini adalah gambar bangunan Fakulti Kejuruteraan Elektrik Elektronik yang berwarna kuning. Sangat cantik ya. Dan lokasi bangunan ini sebenarnya berada di hadapan Tasik UTHM. Okey, di hadapan Tasik UTHM. Di sini adik boleh tengok suasananya yang sangat menenangkan, memberi inspirasi untuk adik belajar di fakulti. Selain itu, fakulti juga mempunyai pendidikan berkualiti tinggi di mana pensyarah yang dinamik dan kompeten, fasiliti pengajaran dan pendidikan yang canggih, kualiti terkini dan selari dengan kehendak industri, di mana fakulti mempunyai QS Star Ranking 5 star di bidang pengajaran. Okey. Selain itu, fakulti juga mempunyai penyelidikan berkualiti tinggi dalam bidang elektrikal dan elektronik termaju. Dan fakulti juga mempunyai fokus yang tinggi kepada kebolehan pasaran graduan. Okey, ini terbukti seperti statistik yang saya tunjukkan sebentar tadi. Okey, fakulti berjaya memperoleh kebolehan pasaran graduan yang tinggi sehingga 96% pada tahun 2020. Jadi fakulti amat menyokong adik-adik bukan sahaja sepanjang pengajian 4 tahun di fakulti tapi juga selepas bergerak sehingga adik-adik memperoleh pekerjaan. Okey, terus kita melihat sekitar kampus ini. Ini saya fokus kepada kampus FKE dan juga UTHM di mana di Parit Raja dan Batu Pahat ini mempunyai tempat sejarah secara menarik dan indah di sekitar kampus di mana ia mampu memberi pembelajaran yang konsisten kepada pelajar. Okey, komuniti antarabangsa. Okey, selain daripada pelajar tempatan, adik juga berpeluang berkomunikasi dengan pelajar-pelajar antarabangsa di mana universiti juga mempunyai, fakulti juga mempunyai pelajar-pelajar antarabangsa yang ramai. Okey, sokongan dan khidmat terbaik dari pensyarah untuk pelajar tempatan dan antarabangsa. Selain itu, di fakulti dan juga universiti kita mempunyai kos sara hidup yang rendah dan berpatutan. Okey, ini jika adik di Batu Pahat terkenal dengan nasi biryani. Okey, adik-adik boleh makan nasi biryani dengan hanya RM10. Tak dapat kat tempat lain adik. Di Batu Pahat saja. Okey, jadi memang kos yang rendah dan berpatutan. Okey, selain itu penginapan juga, hiburan membeli belah dan pelancongan juga mempunyai kos yang rendah yang berkualiti tinggi serta khidmat terbaik serta di tempat-tempat lain di Malaysia. Okey, iaitu aktiviti kurikulum yang pelbagai. Okey, fasiliti seperti gym, padang tenis, padang futsal, padang balapan, kolam renang bersaiz Olimpik. Okey, kita ada kolam renang bersaiz Olimpik dan tasik bersaiz untuk berkayak disediakan untuk aktiviti sukan pelajar. Okey, ini adalah beberapa senarai alumni daripada FKE yang berada di seluruh negara. Jadi adik sebut saja alumni FKE, pasti adik akan terkejut dengan sokongan dan ikatan yang terbina oleh alumni-alumni tersebut. Okey, saya paparkan juga di sini beberapa program aktiviti yang dijalankan oleh pihak fakulti, antaranya mobiliti ke luar negara. Okey, pelajar berpeluang mengikuti program mobiliti ke luar negara sama ada selama seminggu, 2 minggu, 6 bulan maupun setahun untuk mendapat pengalaman di luar negara. Selain pelajar sambil menyelam minum air Okey, dapat juga pengalaman di luar negara. Okey, ini adalah gambar-gambar mobiliti ke luar negara sebelum pandemik COVID-19
Tapi mungkin ada yang tertanya, bagaimana dengan situasi mobiliti keluar negara selepas COVID-19? Okey, jangan risau, kita tetap teruskan mobiliti luar negara. Okey, secara online. Contohnya ini mobiliti luar negara bersama pihak Jepun, Shibaru Institute of Technology yang berlangsung pada Februari yang lepas. Okey, kita tetap jalankan secara online di mana para peserta tetap merasakan seperti mereka berada secara fizikal di Jepun. Okey, selain itu kita juga mempunyai beberapa aktiviti lain seperti FKE IDP Showcase di mana para pelajar berpeluang untuk mempamerkan inovasi mereka kepada pihak industri dan sudah tentu mendapat feedback yang terbaik, komen yang terbaik daripada pihak industri. Okey, selain pembelajaran dan penyelidikan, semua pelajar adik-adik berpeluang menyertai program co-curriculum sukan seperti ini Get Fit FKE, dan kita juga ada senaman pagi, senaman pagi yang dianjurkan oleh pihak fakulti di mana bukan sahaja para pelajar, staf-staf di fakulti juga turut serta bersama para pelajar untuk mengeratkan silaturahim selain mendapatkan sudah tentu badan yang sihat di waktu pagi sebelum memulakan proses pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan. Okey, semua pelajar dan adik-adik juga yang berpotensi, adik-adik yang potensi menjadi pelajar di FKE nanti, adik-adik berpeluang menyertai kelab kejuruteraan elektronik yang selalu dianggotai oleh para pelajar, di mana ini adalah satu platform untuk pelajar menyuarakan pendapat, menjalankan segala aktiviti di bawah, sudah tentu di bawah pemantauan para pensyarah, para staf di fakulti. Okey, ini adalah salah satu program di penghujung tahun 2020 FKE Quran Day yang dilakukan secara online sebagai menutup tirai tahun 2020. Okey, dan disebabkan oleh sekarang pandemik COVID-19, kita masih menjalankan kelas secara online, tapi adik tak perlu risau, kelas online kita berjalan seperti biasa. Kita menggunakan pelbagai platform seperti Webex, Meet, Zoom dan lain-lain lagi, because di fakulti kita adalah we are pandemic ready. Kita bersedia memberikan yang terbaik untuk para pelajar kita. Sekali lagi saya ulangkan di sini, ini adalah kod UPU Online untuk sarjana muda kejuruteraan elektronik dengan kepujian UB6523001 dan sarjana muda kejuruteraan elektrika dengan kepujian UB6522001. Jadi adik-adik jangan tersilap, isi online sebelum 30 Mac dan pilih FKE sebagai tempat pengajian adik-adik. Terima kasih. Ya, ada apa soalan? Soalan. Okey, soalan daripada Zul. Okey, dia minta saya cakap slow sikit. Okey, bahagian mana yang tak jelas saya akan terangkan sekali lagi. Tak ada masalah. Saya bersama dengan TDA hari ini, Timbalan Dekan Akademik Fakulti. Program Pasca Siswaza. Program Pasca Siswaza daripada tak nyatakan di sini, ownernya adalah iPhone. Okey, program Pasca Siswaza, kita ada program yang saya nyatakan di slide yang kedua tadi. Okey, kita ada 3 program, sarjana kejuruteraan electrical, sarjana IoT dan juga PhD, kejuruteraan Dr. Falsafah di bidang electrical. Okey. 31 Mac. Dan permohonan melalui Pasca Siswaza boleh mohon melalui online. Okey, kita akan ada slot Pasca Siswaza selepas ini. Okey, khas untuk pelajar-pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran di peringkat Pasca Siswaza. Okey, nombor PIN beli di mana? Okey, untuk makluman pada tahun ini UPU menawarkan permohonan percuma. Okey, percuma kepada adik semua, tidak perlu bayar RM10 di BSN. Okay, jadi boleh terus isi online, kita isi, sarjana muda kejuruteraan elektrikal dengan kepujian, sarjana muda kejuruteraan elektronik dengan kepujian. Kod yang saya nyatakan sebentar tadi, tapi dia adalah FKE. Dan tarikhnya adalah 31 Mac. Okey, sama macam universiti lain, tarikh tutup adalah pada 31 Mac.
kita memang menggalakkan pelajar-pelajar diploma sekiranya ada untuk join program di FKEE. Dengan kita rujuk tadi pengecualian kredit, kita boleh beri sehingga maksimum 41 kredit. Jadi kita boleh habiskan program sarjana muda dalam masa 5 semester sahaja. 2 tahun setengah sudah habis program degree di FKEE untuk pelajar-pelajar diploma. Ya, lepasan diploma. Okey, izinkan saya tambah sedikit saja lagi. Okey, sekarang ni kalau kita perasan, kita menggunakan telefon ataupun tablet untuk sesi ni. Jadi semua tu kalau kita rujuk dalam barang-barang elektronik, barang-barang elektronik perkembangan dia sangatlah laju dan kita masih memerlukan ramai jurutera untuk desain produk-produk yang baru, untuk menghasilkan desain yang baru bagi kegunaan orang ramai. Jadi sama-samalah masuk ke dalam join program Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik dan juga Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik di FKEE UTHM.